Assalamualaikum, I am Shikin. Okay, hari ni kita akan pergi satu tempat, tapi kita tak tahu lagi nak pergi dekat mana. Tapi area Kota Baru lah. Okay, kita ada 4 tempat, iaitu Kota Baru, Wakaf Baru, Kubang Krian dan Wakaf Cik Ye. Tapi dalam 4 ni kita tak tahu nak pergi yang mana satu. So, saya akan gunakan spin the wheel. Kita akan tengoklah yang mana satu kita akan pergi. Okey, kita akan tengok mana satu. Okey, kita dapat Kubang Krian. Jom ikut saya, kita akan pergi Kubang Krian. Kita akan tengok dekat situ apa yang tempat menarik, latar belakang Kubang Krian macam mana, apakah sektor-sektor sektor-sektor perindustrian ada kat sana ke. Jom saksikan. Jom. Kita sambil-sambil kita drive ni, kita sembang-sembang dah sikit pasal sejarah Kubang Krian. Okey, untuk sejarah Kubang Krian ni, pada awalnya sejarah ni bernama Daerah Lundang lah, bukan Kubang Krian lagi. Tapi pada tahun ke-1970, daerah Lundang ni telah dipinda batas sempadan pentadbirannya dan diubah nama menjadi daerah Kubang Krian oleh pihak berkuasa lah masa tu. Okey, daerah Lundang ni, daerah Kubang Krian ni adalah merupakan satu daerah yang dahulunya asal bernama daerah Lundang. Okey, daerah Lundang ni ditubuhkan pada tahun 1801 oleh almarhum Sultan Muhammad I lah ketika itu. Okey, dan dikurniakan kepada dua pupunya. Inilah daerah Lundang ni dikurniakan kepada dua pupunya, itu nama almarhum Tuan Lebar bin Tuan Khamis. Okey, selaku salah seorang pembesar tertinggi Kelantan pada ketika itu. Okey, yang digelar sebagai Datuk Panglima Perang Lundang. Untuk memerintah sebagai Wizurai, kalau tak silap Wizurai, yang berpusat di Kampung Lundang. Okay, selepas tu Tuan Lebar ni keturunannya pula mewarisi sebagai penguasa daerah Lundang. Ini zaman berzaman sehinggalah pada tahun 1910 apabila berakhir dengan cicitnya, iaitu Nik Wan Musa, atau lebih dikenali sebagai Datuk Lundang lah. Okey, sebelum itu Kubang Krian ini dianggap terpencil di pinggir Kota Baru, dan kawasannya semacam Baru ataupun Bendang macam itulah. Okey, terdapat banyak lopak dan kubang menjadi tempat kerbau berkubang pada ketika itu, dan juga banyak pokok krian. So kalau digabungkan menjadi Kubang Krian. Itulah asal usul sedikit lah mengenai Kubang Krian. Okey, kita sambung drive. Jom. Okey, bagi perkembangan Kubang Krian ni, Kubang Krian merupakan sak bandar Kota Baru ataupun pembangunan kawasan Kubang Krian sebagai menampung perkembangan Kota Baru. Sebelum itu, sak bandar bagi Kota Baru ni ialah Lundang. Di kawasan Lundang ni terdapat perindustrian terawal dah di Kelantan. Okey, daerah Kubang Krian ni sekarang merupakan sebuah bandar baharu yang terkenal di Kelantan. Kerana apa? Kerana wujudnya Hospital Universiti Sains Malaysia HUSM pada tahun 1983 yang menjadi sebahagian kampus cawangan Universiti USM, Universiti Sains Malaysia.
Okey, itulah sedikit perkembangan lah untuk di Kubang Krian. Jom kita sambung drive. Okey, kita dah sampai di Kampung Pulau Tengah. Saya akan ceritakan serba sedikit tentang kampung ini. Apa yang menarik tentang kampung ini ialah inilah jejantas diperbuat daripada kayu. Manakala di sini juga terdapat jeti dan juga pelbagai aktiviti yang boleh menarik pengunjung, pelancong. Ya, kebiasaannya di sini pelancong domestik lah, sebab kawasan ini baru lagi tahun ini. Apabila penduduk di sini post gambar mengenai tempat ini dan tercetusnya fenomena viral, so ramailah pelancong domestik yang datang ke sini. So kita tengok lagi apa yang ada di sini. Jom. Okey, info tambahan lagi. Tempat ini dibuka seawal 10 pagi dan sehingga 6:30 petang lah. Okey, kita sampai tadi dalam pukul 10 suku dan yalah, tempat ini telah dibuka. Untuk maklumat lagi, parking disediakan. Okey, parking disediakan sebab yalah, kita tahu tempat pelancongan mesti adanya parking. Okey, jom kita sambung lagi. Okey, kita dapat lihat dekat sana masih lagi dalam pembinaan. Okey, dan di sini sekitarnya. Okey, dekat sinilah tempat kalau kita nak naik bot ke ataupun kayak. Ni untuk kayak yang warna hijau ni. Yang tu jaket keselamatan. Dekat sana pun ada juga, kita zoom. Okey, dekat sini yang kita tengok ada bot. Okey, kita boleh sewa bot dan kita boleh bermain di sekitar ni lah. Sepanjang ni. Yang sini inilah gerai makan. Gerai makan tapi tutup lagi dah. Dia buka waktu tengah hari. Bagi sektor utama yang terdapat di Kubang Krian ialah sektor perkhidmatan. Terdapat pelbagai bank, kedai-kedai, pasaraya dan juga hospital. Ini ialah Masjid Sultan Ismail Petra ataupun dikenali sebagai Masjid Biru Kubang Krian. Okey, sekarang kita ada di istana. Kita dapat lihat. Okey, sekejap saya tunjuk. Istana negeri ini dibina pada zaman pemerintahan almarhum Sultan Yahya Petra ibni almarhum Sultan Ibrahim. Istana ini mulai dibina pada tahun 1974 dan siap pada tahun 1978. Kini istana negeri menjadi istana rasmi kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Muhammad V, Sultan yang di-Pertuan Negeri Kelantan Darul Naim. Okey,
nak tahu isu pula. Kita kan tadi dah bagi tahu tentang kita dah cerita tentang sejarah, perkembangan dan tempat-tempat menarik, tempat-tempat yang keunikan di Kubang Krian. So kita akan cerita sedikit lah isu-isu yang ada di Kubang Krian. Isu yang ada di Kubang Krian ialah sumber air lah. Seperti mana kita tahu, Kubang Krian ni amatlah merisaukan tentang apa? Tentang sumber air. Kerana setiap 3-4 bulan penduduk di sini dah mengalami gangguan bekalan air pipe selama beberapa hari. Ini dapat menjejaskan aktiviti harian penduduk. Kebiasaan gangguan ini disebabkan oleh pembakian air paip dan kerja-kerja penyelenggaraan tangki air itu tersebut. Okey, so kita sambung drive dan kita balik, itu sahaja. Jom kita sambung drive.